Memang saya daripada mula-mula apa saja yang anak-anak saya buat saya tak pernah halang. Malah kita kadang-kadang kita bagi nasihat, kita bimbing, yang mana perlu kita rasa kita perlu campur tangan, kita campur tangan. Tapi dalam kebanyakan hal kita akan sokong. Sebab kita tahu mereka ada idea masing-masing, kreativiti masing-masing, kehendak masing-masing. Jadi kita halang. Saya Profesor Dr. Muhammad Nasir bin Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, dan saya telah pun menjadi Ketua Pegawai Eksekutif FINAS selama lebih kurang 9 bulan. Jom kita masuk ke dalam. Kalau untuk menjadi CEO ni latar belakang saya lebih kepada pengurusan seni, art management, dan saya mempunyai pengalaman yang agak panjang sebagai pentadbir bermula daripada tahun 1991 sebagai tuan guru penekanan hal ehwal murid beberapa sekolah di Melaka dan juga di Johor. Sebelum saya bertukar bidang kerjaya saya ke sebagai seorang pensyarah. Bidang saya ialah art education, major saya ialah fine art. Tapi pada masa yang sama dalam fine art tu saya berminat dalam bidang fotografi dan juga graphic design. Saya pernah jadi timbalan dekan dan juga dekan di universiti dan juga di Aswara, dan di Aswara juga saya jadi timbalan rektor hal ehwal akademik. Kekuatan saya sebenarnya ialah strategic planning. Saya suka dan mahir dalam bidang plan strategik, dan inilah yang pengalaman dan pengetahuan serta kemahiran inilah yang saya bawa di mana-mana saja untuk menghasilkan satu plan strategik. Sebab melalui plan strategik itu kita dapat merancang dengan jelas apa yang kita nak capai dalam tempoh jangka pendek, sederhana dan jangka panjang. Sebenarnya sebelum saya dilantik sebagai CEO FINAS, saya telah mengkaji FINAS ni dalam konteks SWOT analisis, iaitu mengkaji kekuatan, kelemahan, ancaman dan juga peluang yang ada yang boleh digunakan untuk saya merancang apa yang sepatutnya saya buat bagi membangunkan industri filem, dan pada masa sama menapasti faktor-faktor yang boleh membantu saya memudahkan ataupun melancarkan segala perancangan yang saya buat. Kalau orang katakan saya ni bukan pembikin filem, tapi sebenarnya saya rapat dengan filem ni. Saya biasa dengan post production, saya biasa dengan video ni, dan saya memang minat. Cuma masa tidak mengizinkan dan fokus saya kepada akademik. Saya sebagai seorang profesor fokus kepada kuliah, research, konsultansi dan sebagainya. Jadi di FINAS, langkah yang pertama saya buat ialah membuat perjumpaan dengan kesemua persatuan di perfilman di negara kita, berjumpa dengan pihak-pihak seni untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan, cabaran-cabaran yang ada yang boleh saya fikirkan apakah kaedah yang sesuai. Dan kadang-kadang idea itu datang daripada orang-orang filem juga. Kadang-kadang idea itu saya cernakan, saya analyse dan saya cari jalan penyelesaian. Apa yang kita boleh lakukan untuk mengatasi ataupun memperbaiki keadaan. Bincang pasal agihan, pungutan tiket, panggung wayang dan macam-macam lagi. Kadang-kadang saya tak dapat penuhi permintaan individu tertentu sebab fokus saya kepada persatuan ataupun agensi. Saya nak jumpa yang selari dengan hasrat saya untuk membangunkan industri filem di negara kita. Saya rasa yang paling penting sebenarnya ialah kita membangunkan ekosistem industri perfilman di negara kita. Sebab FINAS dah 42 tahun. Tahun ni tahun yang ke-42 menjadi agensi yang bertanggungjawab bukan saja untuk menggalakkan industri perfilman tetapi juga untuk memelihara juga industri perfilman kita dalam konteks restorasi, dalam konteks pengakipan. Visi saya untuk mengangkat industri filem kita tu ke peringkat global. So dalam usaha untuk meningkatkan, misinya ialah untuk memastikan ekosistemnya sempurna. Ekosistem tu ada banyak lah. Maksudnya dari segi pembangunan modal insan, kita kena ada pelakon-pelakon misalnya yang bertaraf antarabangsa. Macam mana nak sampai ke taraf yang tinggi dengan lakonan yang baik. Tapi di FINAS kita ada dana yang diperuntukkan oleh kerajaan untuk membangunkan modal insan. Antara langkah jangka panjang ialah untuk mewujudkan semula Akademi Perfilman Malaysia. Selain daripada itu, saya tengok infrastruktur
fasiliti yang ada di negara kita perlu dipertingkatkan. Jadi kita ada IMS, iaitu Iskandar Malaysia Studio di Johor Bahru. Kita perlu memperbanyakkan lagi fasiliti supaya penggiat-penggiat seni, khususnya produser, dapat menggunakan studio tersebut untuk membuat penggambaran. Untuk pengetahuan semua, di FINAS ni ada pelbagai kemudahan untuk mereka yang ingin buat penggambaran. Kita ada 8 studio di sini. Kita ada juga studio untuk post produksi. Kita ada Pawagam Mini P. Ramlee. Pawagam Mini P. Ramlee ni kita tayangkan filem-filem untuk di preview sebelum ditayangkan di panggung wayang. Jom kita. Sekarang kita berada di studio Mix Stage 1, studio yang digunakan untuk buat editing bagi audio. Dalam studio ni kita boleh pratonton sebelum ditayangkan di sinema, kita pratonton di sini, dan jika ada apa-apa editing yang perlu dibuat, kita terus buat. Saya ni sebagai CEO FINAS untuk membangunkan industri filem yang kita tahu telah terjejas sejak 2 tahun yang lepas kerana pandemik, dan saya rasa dari segi kepuasan kerja memang saya capai walaupun agak letih, tapi pencapaian yang setakat ni selama 9 bulan lebih nampak dah dia punya hasil dia. Dan apa yang penting ialah selagi saya diberi tugas sebagai CEO, saya akan buat yang terbaik dan akan memastikan satu perancangan yang didokumentkan jangka pendek, sederhana dan panjang melalui perancangan strategik FINAS, yang mana saya harapkan pelan tersebut disambung oleh pengganti saya selepas ini. Umur saya pun dah 62 tahun. Jadi saya kira inilah peluang saya untuk buat yang terbaik. Saya pun dah bersara sebenarnya sebagai ahli akademik, dan saya fikir inilah peluang terakhir untuk saya beri sumbangan kepada negara, khususnya untuk pembangunan industri perfilman. Dan saya nampak banyak lagi perkara yang boleh dilakukan, khususnya untuk mempromosi filem-filem kita supaya dapat diperluaskan pasarannya hingga ke peringkat antarabangsa. Harapan saya satu, untuk melihat industri filem kita diterima di peringkat antarabangsa. Bukan mudah, tapi ada jalan dia. Kalau Korea mengalami masa 30 tahun untuk menjadi satu gergasi dunia dalam industri perfilman, maka dengan perancangan yang rapi, dengan sokongan daripada pelbagai pihak, saya yakin industri filem negara akan dapat dikembangkan. Jadi saya juga menyeru kepada semua pemain industri, khususnya persatuan-persatuan, supaya dapat bekerjasama dan dapat membantu FINAS juga untuk membangunkan industri filem. Jadi saya harap dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang, industri filem kita tu dapat dimartabatkan. Kejayaan-kejayaan saya dalam hidup saya ni bukanlah kerana kehebatan saya seorang, tapi sebenarnya kejayaan saya ni dibantu, didokong dengan kuatnya sepanjang masa daripada mula sampailah ke hari ini. Tak lain tak bukan ialah isteri saya dan keluarga saya pada hari ini menjadi seperti mana sekarang ni. Anak-anak saya menjadi selebriti dan kami semua berjaya dalam bidang ataupun kerjaya kami masing-masing. Kami sebagai satu keluarga sentiasa bersatu hati, dan isteri saya sebagai pemangkin ataupun tulang belakang kepada saya, orang kuat saya yang sentiasa bertungkus lumus menyokong apa saja, susah senang kami bersama. Jom saya perkenalkan dengan lebih rapat isteri saya, Azlina binti Jahaya. Sekarang kita bersama-sama dengan isteri saya, isteri yang tercinta, Azlina binti Jahaya, orang Penang, Penang Mai. Jadi untuk pengetahuan semua yang mana tak tahu, kami ada 5 orang puteri, 5 orang perempuan, dan daripada 5 orang tu 3 orang pelakon, Anzalna, Nia Nasir dan juga Afifah Nasir. Kakak dia Diana pun pernah berlakon, tapi sekejap je lah. Jadi yang lain-lain tu kira semua perempuan. Jadi untuk membesarkan anak perempuan ni, saya bagi suruh isteri saya cerita pasal cara dia membesarkan anak-anak dia. Sebab saya sebagai bapa ni, saya banyak kerja. Jadi dengan anak-anak tu kurang sikit lah, tapi rapat. Untuk menjaga 5 orang anak perempuan ni bagi saya tak terlalu susah, sebab dari kecil lagi dia orang pandai berdikari. Masing-masing dah ada impian, cita-cita dia orang. Macam Anzalna, dia dalam usia yang muda dia dah ada impian dia untuk
sebelum dia kahwin, dia nak ada rumah, nak ada kereta, dia akan usahakan sehingga dapat, insyaAllah. Adik-adik yang lain pun sama juga. Usaha sendirilah. Saya pun tak banyak. Jarang-jarang dia orang minta duit dengan saya. Betul. Bagi lagi ada. Lagi satu, kalau saya ada masalah ke apa, saya seronok, saya akan bagi tahu dia orang, Kongsi, dia ya. akan ramai-ramai datang kat rumah, kita orang duduk berbincang-bincang. Jadi macam seronok sangat. Kalau ke mana-mana pun, kalau makan angin sama dalam negeri, keluar negara, seboleh-bolehnya semua kita ajak sama. Ya, betul. Oh, seronok. Itu cara kami untuk mengeratkan ikatan, sentiasa pupuk kasih sayang sama-sama. Dengan itulah kadang-kadang macam saya kerja hari-hari, kadang-kadang bila free tu hari Ahad kami kumpul ramai-ramai. Kalau hari jadi tak pun Hamis. Hari jadi ni memang kita akan buat sambut meriah lah. Sambut. Saya sebagai pendidik ni, kita tahu kita nak didik orang, kita tak boleh paksa sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dia, dengan jiwa dia. Kalau kita paksa dia tak jadi. Kita biarkan dia suka apa, dia minat apa, dan kita sokong. Memang saya daripada mula-mula apa saja yang anak-anak saya buat, saya tak pernah halang. Malah kita kadang-kadang kita bagi nasihat, kita bimbing, yang mana perlu kita rasa kita perlu campur tangan, kita campur tangan. Tapi dalam kebanyakan hal kita akan sokong. Sebab kita tahu mereka ada idea masing-masing, kreativiti masing-masing, kehendak masing-masing. Jadi kita halang. Dalam segala aspek sekalipun, kalau macam dalam pendidikan, kita tahu dalam pendidikan ni kita akan bangunkan potensi dia. Apa yang dia rasa dia bagus, apa kekuatannya kita bangunkan, kita sokong. Dari segi kewangan, dari segi kasih sayang, dari segi sokongan moral, apa saja yang kita boleh sediakan, kita sediakan. Dan saya sebagai seorang ibu, saya hanya mendoakan segala impian mereka menjadi kenyataan, insyaAllah. Dan isteri saya ni, kalau anak-anak ni dia memang all out lah. Kadang-kadang anak-anak tak payah nak basuh baju ke, basuh kasut ke, tak payah. Semua isteri saya tolong buatkan. Jadi tu anak-anak pun menghargai lah, sangat menghargai. Dan kalau ada apa-apa ke, memang isteri saya dia takkan lupa lah. Saya sebenarnya masa di universiti saya ambil performing art sebagai subjek lain lah. Saya utama macam saya beritahu tadi, fine art. Masa di sekolah pun saya banyak dalam persatuan saya ikut berlakon. Saya banyak seni persembahan, seni visual. Itu antara minat saya lah. Saya rasa bakatnya turun daripada saya jugalah. Cuma saya memilih bidang kerjaya saya tu bukan sebagai pelakon ataupun sebagai pengarah, tapi saya pilih kerjaya sebagai ahli akademik. Walau bagaimanapun seni tak lari. Ahli akademik saya mengajar bidang seni, khususnya pengurusan seni, art management. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat kerana diberi 2 orang menantu lelaki yang baik, budi pekerti yang baik. Yang pentingnya dia orang pandai menjaga dan menyayangi anak dan cucu saya. Saya rasa sangat bersyukur. Terima kasih banyak kepada menantu saya, Azwan, Hanif, Omar, kerana menjaga anak dan cucu saya dengan baik. Semoga kekal hingga ke akhir hayat. Sejak saya menjadi pengurusi Puspanita, masa untuk keluarga untuk ni tak ada gangguan, tak ada jas pun. Sebab biasanya Puspanita ni biasa kalau ada aktiviti atau apa-apa event baru kita orang akan adakan mesyuarat, macam selalu. Jadi saya lebih banyak masa dengan anak-anak dan cucu saya. Masa memang banyak pejabat dan juga berjumpa dengan penjabat seni waktu petang, waktu malam, tengah hari, hujung minggu dan sebagainya. Kadang-kadang terasa patut juga saya kurangkan komitmen saya pada kerja dan beri tumpuan kepada keluarga. Tapi kadang-kadang tak boleh nak elak, paksa juga tinggalkan isteri, meluangkan masa lebih untuk anak cucu memang kurang. Tapi walau bagaimanapun, bila ada peluang untuk bersama-sama keluarga, saya akan gunakan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya. Saya selalu hanya berdoa saja kepada Allah. Semoga dipermudahkan segala urusan suami saya. Saya sangat menghargai segala pengorbanan, khususnya isteri saya yang tersayang ni. Terima kasih banyak. Kita cuba buat yang terbaik untuk mencapai matlamat yang kita idamkan. So untuk keluarga saya memang sentiasa bagi sokongan lah. Kalau tak ada kena keluarga, mungkin kita pun tak kuat semangat juga. Terima kasih kepada isteri saya yang banyak membantu lah dan sentiasa di samping saya. Terima kasih banyak, Bang.